Tuan-tuan dengar cerita apa yang berlaku pada Al-Hasan. Al-Hasan ni tuan-tuan, dia satu hari dia bawa unta. Bawa unta dia berjalan. Sampai tuan-tuan sekalian, satu tempat dia mengantuk hari tanpa panas. Dia tambat unta ada dekat padu kurma, dia pun tidur situ. Terlena. Lalu seorang sahabat ni kenal Hasan ni, kawan baik. Dia tengok ada unta duduk bawah pokok, dia pun ambil batu besar ibu kaki dia, melawak bukan sungguh. Dia balin pelan dia pun. Kena domai unta tu. Mati tu pun. Lah, kawan nak mati dah kot. Dia kata sudah kacau, mati pula unta ni. Dia pun tunggu tepi Hasan. Hasan elok-elok buka biji mata, jaga-jaga, dia terus bagi tahu Hasan, minta maaf Hasan. Unta kamu tu aku bunuh. Kawan baru bangkit tidur, mata bina ataupun otak tak center lagi. Dia tarik pedang tuan, piak dia bagi. Mati kawan ni. Bila dah mati, Allah. Hai, macam mana pula dah. Dia pun berjumpa khalifah. Umar kata, kutiba alaikumul qisas. Wajib bunuh. Bunuh balas bunuh. Maka dia kata, saya terima ya Amiral Mukminin. Tapi bagi peluang kat saya nak balik kampung sekejap. Nak selesaikan hutang piutang semua. Umar kata boleh, tapi kena ada penjamin. Siapa nak sanggup jamin? Al-Hasan. Maka angkat tangan Abu Zar Al-Ghifari, ya Amiral Mukminin, saya jamin sahabat saya Al-Hasan. Umar kata boleh, tapi ingat dia tak balik, hang kena. Abu Zar kata insya-Allah. Dia pun balik, bagi kuda seekor, kuda yang tangkas, dia pun balik. Janji nak kembali lepas asar. Lepas asar, habis elok orang sembahyang asar habis, dia pun sampai. Minta maaf terlewat. Sekarang bersedia menerima hukum Allah Ta'ala, kata Al-Hasan. Umar kata seperti mana kita maklum, masalah bunuh ni, ini hukum qisas, hak waris. Waris boleh tuntut bunuh balas. Waris boleh minta ganti dengan diat. Waris boleh ampun saja. Jadi kuasa pengampunan di tangan waris. Maka bangunlah tuan-tuan sekalian, wakil waris yang kena bunuh. Bagi salam apa semua, ya Amiral Mukminin, kami adik-beradik kami semua, waris-waris semua dah berbincang sebentar tadi, kami ampunkan sajalah saudara kami Al-Hasan. Allah, tuan-tuan boleh bayang, sahabat-sahabat semua berselawat, peluk hang aku. Waris yang kena bunuh, waris yang membunuh, berpeluk-pelukan, Masya Allah. Inilah sejarah tuan-tuan Islam yang disebut oleh Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu qisas itu kehidupan. Kalau dulu sebelum datang Islam, orang Islam tuan-tuan, orang Aus Khazraj, kes kecil-kecil je, hang bunuh aku bunuh, balas. Kes unta ya. Kawan ni bunuh, kawan ni balas, kawan ni balas. Akhirnya berperang, bergaduh, berpanjang-panjangan. Datang Islam bawa qisas, jadi kehidupan. Jadi maqasid qisas ni iaitu tuan-tuan nak jaga nyawa. Supaya nyawa tu makna kata terpelihara. Kerajaan bunuh balas orang yang membunuh. Dia tidak ada bertindak makna kata orang ni balas dendam, tak ada. Jadi maqasid yang kedua jaga nyawa. Yang ketiga baru tuan-tuan sekalian jaga akal. Batu kita tak bagi orang mabuk. Orang mabuk ni tuan-tuan bukan sakat dia rosak, otak dia rosak, dia rosakkan orang lain. Pemandu mabuk bawa kereta tuan. Ni cerita zaman rumah setinggan banyak dulu ni di Kuala Lumpur. Dia ni tuan-tuan kerja buruh kasak, buruh binaan. Pergi kerja naik basikal tuan. Naik basikal, duduk di kawasan rumah, makna kata kawasan setinggan. Mana ada api, api pakai tarik-tarik je, air pun akan sambung-sambung je. Petang pagi tu sebelum dia pergi kerja, anak kata pak, dia kata cikgu minta yuran. Orang semua, kawan-kawan semua bayar, saya seorang belum bayar. Pak dia kata apalah, petang ni saya abah dapat gaji, abah bagi duit. Yang isteri pula mengadu, abang beras kita dah habis, gula pun dah habis. Jadi abang pergi kerja dapat gaji, kata belilah beras, belilah gula, beli minyak masak sama. Jangan lupa beli tepung, beli pisang awak untuk anak kita besok pagi nak buat kuih. Petang tu satu hari, satu keluarga tak makan apa orang tuan. Duk tunggu suami balik ni. Tiba-tiba polis yang datang. Bagi tahu
Pakcik ni, buruh kasar ni dilanggar oleh kereta pemandu mabuk. Siapa tengok semua teriak menangis tuan. Berceramuk gula-gula, pisang-pisang gula-gula semua, berat-berat terpelantin. Bukan dia seorang mabuk ni, orang ni masa depan keluarga ni macam mana. Sebab tu Islam memandang berat soal mabuk. Apa hukuman dia? 40 rotan. 40 rotan ni nak jaga akal. Bila akal dah rosak, suami isteri dia kena pukul, anak kena sepak, habis semua orang dia marah. Bila dia dah mabuk, rumah tangga pincang. Nak jaga akal, Islam datangkan hukum hudud. Orang yang mabuk 40 rotan. Ini dilakukan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Mai Umar dia bagi 80 terus. Dan hudud Kelantan antara 40 ke 80 itu pulang berhakim. Kemudian barulah datang jaga zuriat, jangan berzina. Zina agak senang tuan. Nak sebab 100 rotan nak rejam mati ni, bukan senang tuan. Saksinya 4, selalu saksi 2. Kes zina ni saksi sampai 4. Pasal hukuman dia berat, dia punya tu pun berat. 4 orang naik satu kereta nak main mengaji. 4 ni semua adil, tak buat dosa besar, tak mengkaikan dosa kecil. Sampai tepi jalan, loh, tengok orang berzina. Berzina ni nampak clear. Kalau kita lama tu, kita tua-tua dulu, kita kuning, dia sebut ibarat kita melihat batang celak masuk dalam bekas celak. Nampak sungguh jelas. Kemaluan lelaki tu masuk betul-betul kemaluan perempuan. Nampak clear. Kalau dia selimut, tak boleh cas dia. Zina. Dia dicas sebagai menghampiri zina. Maka dia kena takzir. Dia tak boleh dihukum dengan hukum zina. Bukan senang tuan nak dapat fakta tu. Makna jarang sekali kita dapat kes zina ni. Tapi dia menggerunkan. Memang kita nak bagi gerun. Lah ni penjenayah tak gerun. Macam perompak tu pencuri kereta ketua polis Languk itu, ingat tak? Buat lari atas ceruk, dia bakar angin. Last sekali dia pergi parking tepi jalan, dia buah nota, sorry, tersilap ambil. Ada tak? Tu dia. Masalah sekarang orang tak takut. Ambiga pun takut tau. Saya takutlah wuduk. Dia kata, memang kerja aku nak bagi takut. Kalau orang tak mencuri pun takut. Tuan-tuan bayang kalau orang mencuri, lagi takut. Tu cerita dia. Maqasid dia nak jaga zuriat, sebat. Tapi tuan-tuan jangan pula sebut bila sebat ni macam penjara duk ada ni. Penjara ni dia punya rotan dia besar ibu jari. Jari kaki besar begitu. Rotan kita besar kelingki dia. Pukul pula kecak pun tak terangkat. Yang ni hayul sungguh. Kawan saya kena 6 rotan tuan-tuan. Parut sampai kelar duk ada. Berjalan berapa bulan sengit. Yang ni rotan besar kelingki. Pukul pula tak angkat kecak. Tapi menakutkan. Yang tu yang kita nak pindah 356 tu. 356 bukan kita nak tukar perlembagaan Malaysia dah, nak pindah akta jenayah. Yang duk ada ni aja. Yang duk ada ni 356. Maksud 356, RM3,000 denda, 5 tahun penjara, 6 rotan. Kalau kita rotan orang 6 tuan-tuan, sakit saja. Dia tak dapat apa-apa. Kita rotan dia 40 dengan hukum syarak, dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. Kita nak dia diampun dosa, di akhirat besok dia tak kena. Tu yang kita nak pindah tu. Pindah akta tu, rotan itu bersesuaian mengikut hukum syarak. Tu je. Allah dia riuh tu macam nak kiamat dunia ni. Aku pun tak faham apa baca ke? Tak lagi lah. Bacalah dulu. Lepas baca baru komen. Ini macam-macam cerita. Teruk betul lampa ni. Betul-betul macam kucing. Tarik kelepiak habis. Tak mau bergerak juga. Dia tak faham. Alas sekali barulah jaga reta. Jadi hukum hudud nak jaga reta. Pencuri potong tangan. Hikmat dia nak jaga reta. Maqasid dia. Itulah maqasid. Ni yang bercakap tu dia faham dia atau maqasid. Bagi sedap dengar ya. Tapi dia aku pun tak tahu aku kata apa dia kata. Padahal bukanlah nak tebuk dada tuan. Tapi kalau nak cakap bab agama ni, parti-parti politik yang paling layak bercakap lah. Dia ada majlis syura ulama, dia ada dewan ulama peringkat pusat, dia ada dewan ulama peringkat negeri, dia ada
Apa dia ada makna kata urusan ulama peringkat kawasan. Yang paling ramai ulama sertai parti-parti lah. Jadi bab agama ni, takkanlah kami ni yang buat kerja kerana Allah ni nak seleweng agama Allah, kami kan tak dapat apa. Tapi yang bercakap tu kadang-kadang aku pun heran, tak tahu mana tu.